Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya diri hamba. Hari itu kitanya berhenti tidak di stesen. Kita masih lagi masih lagi duk cara tentang qurratu aini, sejuk mata hati yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba Allah yang arif billah, yang mengenal Allah Ta'ala sebagai meliputi haibah di batin hati dia. Maka hamba-hamba Allah yang arifin ni, mereka juga dikurniakan oleh Allah dalam semaya ni qurratu aini. Sebagaimana Nabi SAW pun Allah Ta'ala kurniakan qurratu ain. Nabi sendiri cerita ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan oleh Allah Ta'ala sejuk mata hati aku di dalam sembahyang. Maka apa makna qurratu aini? Hari itu dia menyata dah, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat. Orang panggil seronok lah, sedap, lazat, yang hasil, yang dapat padanya, yakni di dalamnya, dalam semaya. Ni enggak baca sajalah. Kita tak dapat, belum tentu benda tu tak ada. Kita cerita dah. Allah Ta'ala berikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejuk mata hati dalam semaya.
Lagu mana? Setiap malam Nabi kita ni qiyamul lail hatta tatafattarat atau hatta tatawarramat qadamahu, sehingga bengkak pecah tapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pecah bengkak tapak kaki Nabi? Kerana panjangnya qiyam, panjangnya berdiri Nabi dalam sembahyang. Nah, iaitu satu rakaat pertama dalam qiyamul lail Nabi satu surah Al-Baqarah. Rakaat kedua satu surah Ali Imran. Sedap. Ya sedap. Nah, kita tak sedap sini. Tu. Nabi itu sedap. Sahabat dapat ke? Nah, dia kata tu Nabi. Sedaplah dia. Anak buah Nabi yakni sahabat pun dapat juga. Kalau kita cerita dah ke, zaman sahabat zaman Nabi ni tak ada ubat biuh. Nah, kalau pergi fi sabilillah, luka-luka yang koyak tubuh yang kena panah, maka nak dijahit, nak dicabut panah tersebut tak ada ubat biuh. Maka tak nak orang panggil rasa sakit sahabat ni bila nak cabut panah, nak jahit luka tu, ubat dia nya ialah semaya. Takbiratul ihram Allahu akbar, tak ada berasa berapa dah weh. Dia mau cabut panah, dia mau jahit cepat-cepat selalu lah. Boleh kita. Jangan kata nak panah, nak nyamuk kabut perut dah kita. Nah. Atau tu sahabat sedaklah dia yang ngaji dengan Nabi direct. Tabi'i pun dapat juga. Nah. Nak kata kan. Nah. Tu tabi'i semaya tu siapa tak sedar kata rumah terbakar. Tiang rumah sebelah runtuh tak sedar. Anak kena belik ke ular tak sedar. Anak kena telai ke binatang buah kena makan tak sedar. Sedar semaya lagi. Belik gitu. Tabi'i sedar yang mengaji yang sahabat ada tabi'ut tabi'i pun dapat. Nah, 100 rakaat sehari Hasanul Basri. Nah tu 1000 rakaat sehari Rabi'atul Adawiyah. Nah, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ramai. Betul? Faham apa kita tak dapat? Kalau kita tidak rajin betul, kita tak usaha ke arah tu. Nah, asal lepas-lepas wajib sudahlah. Gitu jelah kita nanti ni. Hak sunat-sunat pun buat kena fadilah. Nah, tu pun buat di masjid, di rumah tak buat lala dah. Semai-semai sunat ke apa ni. Nah, tengok. Bagaimana kita nak dapat? Memang tak lah. Maka kalau kita nak dapat, kita kena usaha supaya mereka berusaha. Manjadda wajada. Siapa bersungguh maka dia akan dapat. Maka kalau kita tak dapat, jangan kita kata tak ada. Ini bagian ni karut lagu ni, tak ada benda, jangan. Nah, jangan kata lagu tu. Kerana kurnia Allah yang nak buih, siapa dia yang nak. Nah, tu. Sehingga mana kau orang panggil sejuk mata hati tu? Yakni sejuk mata hati itu suka ibarat daripada suka seni sempurna nikmat, lazat, sedap, seronok ia berlaku yang didapat dalam semaya tadi tu. Sambung hari ininya, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya diri hamba. Nah, jadi sebati. Tu jadi sebati, jadi tabiat. Tak boleh nak bercerai tangga dah. Asal kata semaya agak dapat selalu dah benda tu. Tu. Nah, asal kata semaya agak dapat selalu benda tu. Macam kita masa muda makan sedap ke? Nah, le ni kalau makan sedap pun sampai muda dah. Tak dah, tak dapat dah. Nah. Jadi orang muda kalau makan, sedap. Sedap, kita tengok ke dia tu sedap. Pas nambah kita sepinggir pun tak habis. Tuhan tarik dah sikit nikmat tu. Nah, maka jangan kita napi orang Tuhan beri nikmat sedap makan lagi tu. Nah, tu tengok. Sehingga sebati, itu mana sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya diri hamba. Sungguh pun kata orang panggil qurratu aini ni Allah Ta'ala kurniakan di dalam semaya kepada orang-orang yang arif billah
adakah sama rasa dia tu? Tengok dia kata tetapi. Ini istidrak pada kata tu istidrak pada kata maka sebenarlah bahawa adalah ia semaya tu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifi. Istidrak situlah tu. Sungguh pun kata sebenar semaya tu ialah qurratu aini fi salati lil ibadil arifi. Sungguh pun kata lagu tu, sungguh pun kata sebenarlah semaya tu ialah tempat sejuk mata hati bagi hamba-hamba Allah yang arif billah, tetapi bersalah-salahan ia sejuk mata hati itu sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu hamba Allah arif billah, yakni di sisi Allah Ta'ala. Jadi tak sama lah. Sebut tu orang panggil qurratu aini, tapi hak didapat oleh Nabi sama tak? Didapat oleh sahabat tak sama. Hak didapat oleh sahabat sama tak? Dapat oleh tabi'i tu tak sama dah peringkat dia tu. Sama-sama sahabat tu pun tak sama dah. Bukan sama dah. Nama je sama. Qurratu aini. Tapi rasa dia tu tak sama tu habui. Gitu. Kalau kita kata agak pizza lah. Pizza nama pizza tapi tak sama belaka. Pizza USA lain, Pizza Hut asal lagu lain pula dak sini. Pizza apa lagu ni? Dinamo kau diminu kau gapo tak tahu macam jenis pizza lah ni kan. Nama pizza belaka tapi kalau kecak lidah tak sama rasa pizza ni dengan pizza tu. Tu nama sama qurratu aini tapi kecak rasa tu tak sama. Tak sama tu sebab apa? Bersalah-salahan ia qurratu aini sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan di sisi Allah dan maqam mereka itu di sisi Allah Ta'ala. Tak samalah. Jadi kalau kira hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tu tak didapat oleh mana-mana hamba Allah Ta'ala. Apa kata itu? Kerana sehabis-habis tinggi maqam para anbiya dan mursalin selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah baru permulaan bagi maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesudah-sudahan Nabi itu tinggi lagi daripada kesudah-sudahan para anbiya mursalin yang lain. Tinggi. Jadi hak tidak anbiya mursalin rendah lagi lah maknanya. Maka tak sama maka sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diberi oleh Allah Ta'ala ketika mana hidup di dunia ni dapat nampak zat Allah Ta'ala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak dusta apa yang fuad engkau lihat tu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu nampak tu ngati sungguh dah. Adapun nabi-nabi lain tak dapat tu. Kalau paling tinggi pun mukalamah dengan Allah, dapat orang panggil berkata-kata dengan Tuhan. Yang ini berkata-kata dengan makna Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala jadikan pendengaran dan penglihatan yang lain yang menyalahi adat kebiasaan mampu untuk mendengar dan melihat sifat kalam nafsi Allah Ta'ala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, diberi faham apa yang Allah Ta'ala nak tuju cakap khitab kepada nabi-nabi tersebut. Itu nama panggil maqam mukalamah, dia panggil maqam bercakap dengan Tuhan. Tu kena ngaji ilmu akidah sifat 20 lah tu. Jangan bila kita sebut cakap dengan Tuhan enggak duk faham bobel pula, jangan. Bukan makna bobel ngobrol tu bukan. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Bercakap sengoti. Apa makna bercakap sini? Bukan nak bobel yuya bukan. Bukan Tuhan kata Assalamualaikum Musa. Musa kata Waalaikumsalam Tuhan. Sihat ke Musa? Lagu ni lawe Tuhan weh. Tuhan lagu mana? Apa khabar? Bukan lagu tu dah. Bukan makna lagu tu. Kalau yang tikak gitu susah bunuh tikak. Mana bercakap Tuhan akan Musa dengan makna Allah Ta'ala buka hijab, buka tirai. Maka Allah Ta'ala jadikan pada Nabi Musa tu sifat pendengaran penglihatan yang lain. Bukan hak kebiasaan, hak adat yang ada ni tidak.
mampu untuk dapat mendengar dan melihat sifat kalam nafsi, sifat perkata Allah Ta'ala, nah, yang tidak berharuf, tidak bersuara, maka diberi faham kepada Nabi Musa apa yang nak dikhitab. Gitu tu maksud dia. Itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Ataupun kita menjalani di atas satu pendapat daripada dua pendapat Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dengan makna kecek Tuhan ni kepada nabi-nabi dia, dengan makna Allah jadikan huruf suara yang baharu. Nah, huruf suara yang baharu tu Allah Ta'ala jadi di segenap penjuru, ku atas, ku bawah, ku kiri, ku kanan, ku belakang, depan, belakang, tengah, habis. Nah, maka huruf suara tu baru, bukan suara Tuhan, bukan kalam Tuhan ada huruf tu qadim, bukan. Tu nak faham balik tu. Huruf tu baru, suara tu pun baru. Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Kemudian bila Nabi Musa atau nabi-nabi lainnya dengar huruf suara tadi tu, maka fahamlah apa yang nak dikhitab oleh Allah pada kalam nafsi dia. Itu gitu maksudnya dah. Artinya ahli sunnah wal jamaah masing-masing mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam. Tidak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia ingkar pada zat Allah Ta'ala tu tidak ada sifat kalam. Patut apa makna Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa? Yani Allah Ta'ala jadikan huruf suara pada pokok kayu ke, pada daun ke, pada dinding ke. Dinding tu kecek, itulah makna Tuhan kecek. Ayat pelik. Dinding kecek, pas Tuhan jadi kena pula. Dah? Itu karut. Karut Mu'tazilah. Lepas tu ada tak sifat kalam di zat Allah? Tak ada. Sebab bagi Mu'tazilah tiap-tiap kalam mesti berhuruf bersuara. Nah, bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara, maka huruf suara mesti baharu. Maka mustahil ada huruf suara tu di zat Allah Ta'ala. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, kalam ni ada dua. Ada kalam yang bahasa berhuruf bersuara, orang panggil kalam lafzi. Nah, kalau kita bercakap ni yuya tubik ke mulut ni, orang panggil kalam lafzi ni. Kalau kita kecek ni ada huruf ada suara. Kalau tulis tubik huruf, kalau dengar bunyi suara. Itu dia panggil kalam lafzi. Ada satu lagi dipanggil kalam dalam hati kita, kalam nafsi dia panggil. Nah, sebagaimana kata Akhtal dalam syair, dia kata innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya kalam yang sebenar tu ialah ada dalam perut hati kita. Ni, dalam hati kita, cakap dalam hati. Dalam hati kita ni ada bercakap ni. Makan gapo lah ni ni. Masjid Ida gapo ada orang kena redok lah ni. Ada. Ya ada mari dalam perut kita ni. Cakaplah hati. Itu dia panggil kalam nafsi. Ada huruf tak? Tak ada. Bunyi. Bunyi tak bunyi. Kalau bunyi tak boleh nak susuk kau orang, kita nyopoh kau dalam hati dia. Dalam hati monolog dia panggil. Menyopoh aku ah. Tak ada ah. Bunyi ada dalam perut kamu. Bunyi tak bunyi dalam perut ni. Suara tak ada, huruf tak ada. Tapi sebenar tak orang panggil kalam? Kalam enggak tu. Keceklah hati apa panggil. Kalam dalam hati. Nah, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Mahanya dijadikan lidah tu sebagai menunjukkan apa yang ada dalam hati. Macam kita duduk kedai kopi lah. Kita nak order berapa? Nasi goreng kapung ke, nasi goreng cili mata ke, berapa dah tu ni? Cili padi ke, ikan bilis ke, berapa? Ada dah lah hati kita duk cakap tu. Mek weh, mari. Berapa nak order berapa? Kita duk kata, cili padi ke? Ada dah. Kita pun royak kat mulut. Si cili padi tu, si goreng cili padi. Royak lidah tu sebagai nak menunjuk cakap pada dalam hati kita. Tengok. Kalau makhluk ni pun ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, padahal hak makhluk ni baru. Arat yang menopang pada jirim kita. Maka apatah lagi kalam Allah Ta'ala tidak mustahil tidak berhuruf, tidak bersuara. Bahkan mesti tidak berhuruf, tidak bersuara. Gitu dah. Itu. Maka para nabi lain dapat tapi dapat nampak zat Tuhan tidak ada selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu-satunya hamba Allah, makhluk Allah.
manusia yang dapat nampak zat Allah Ta'ala belum daripada negeri akhirat. Maka ni nak menunjuk kata bahawasanya ketinggiannya maqam martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Ta'ala. Itu ingat baik. Maka sebab tu nama je qurratu aini. Nabi kata ju'ilat qurratu aini fi salati, dijadikan oleh Allah padaku sejuk mata hati dalam semaya. Pas sahabat dapat qurratu aini, tabi'i dapat qurratu aini, sama tak dengan hak Nabi dapat? Tak sama. Tak sama sebab apa? Bersebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan di sisi Allah dan maqam mereka itu hamba Allah yang arifin, yakni di sisi Allah. Baik. Bersalah-salahan tadi tu. Takluk pada kata bersalah-salah, apa tak serupa martabat maqam hamba Allah di sisi Allah dengan sekira-kira ma'rifatnya hamba Allah. Nah, sejauh mana kenal dia dengan Allah Ta'ala, tu makna apa ma'rifah. Ma'rifah ni artinya tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyati. Nah, tahqiq mana cerak yakin pengetahuan dengan mengisbatkan ketunggalan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil ma'rifah, kenal. Nah, sebab tu orang yang benar-benar ma'rifah ni, orang yang tinggi pengenalan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun mata dia atau tubuh dia, mulut cakap dia duduk dengan makhluk, tapi hati dia tu bergantung mengonek-ngonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak nampak makhluk ni dapat memberi kesan, dapat memberi bekah, dapat memberi manfaat atau mudarat. Walaupun nampak makhluk yang bagi itu, bagi duit ke dia ke bagi apa, tapi hakikatnya Allah. Tu hakikat yang dia nampak ialah Allah. Itu kita dak kalau nampak orang bui gak, orang tu bila nampak orang lah, baik benar dia orang kawan tu ni. Tu Allah kita tak nampak dah hakikat pemberi semati di balik tu. Orang arif billah dia tidak gitu. Hati dia tu hanya Allah. Tu hak siapa ma fi qalbi ghairullah tu. Tu baru ayat nak kata ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Macam kita ni tak layak sebenarnya nak cakap pagi tu. Ma fi qalbi ghairullah, ai bahong hangit. Hak betulnya Allah tu hak tak ada dalam hati. Ghairullah tu penuh dalam perut bedah kita. Hak tu hak betulnya. Allah tu tak ada dalam hati. Bila ada Allah dalam hati kita, saat kita memerlukan dia, butuh berajak nak sungguh-sungguh ke Tuhan, ada semaya hajat berapa hati kau tu kat Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, barulah ada Tuhan. Ketika mana kita senang, kita mewah, kita segar, kita sehat, tak ada dah Allahnya. Duk rasa kita belaka. Itu memang sifat manusia tu Allah Ta'ala buat lagu tu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tuhan kata kalla, sebenarlah innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ni tagha. Apa tagha? Tak sedar diri, teruk, melampau. Itu makna tagha. Bila dia tu kelihatan tidak berhajat gapo-gapo dengan Tuhan, ar-ra'ahu istaghna. Ketika mana dia kaya, sehat, ketika kita sehat, kaya, senang, tak ada rasa berajak ke Tuhan berapa. Cuba susah, sakit ko, sudah, ketika tu barulah ya Allah tolonglah ya Allah, baru ya Allah. Sebab tu orang-orang soleh ni, orang wali ni, dia suka menang ngabala. Sebab apa? Ngabala tu lah jadi ingat ke Tuhan. Inna asyaddal bala al anbiya, sesungguhnya sedahsyat-dahsyat bala tu ialah para-para nabi. Summal awliya, kemudian para-para wali. Summal ulama, kemudian alim ulama.
Summa amsalahum fa amsalahu. Kemudian orang yang meniru ke mereka itu dan orang yang seumpama dengan mereka itu. Ya. Nah, kayak kita ke tak sih ke bala ni. Ni. Tolak mai tak tolak bala ya Allah. Kullu bala'in wa ghabain. Kita takut ke balanya. Orang wali bala tu dia suka. Apa? Dengan bala tu jadi mudah ingat ke Tuhan. Dengan sakit tu mudah ingat ke Tuhan. Dengan susah tu mudah ingat ke Tuhan. Apa bila kaya, payah nak ingat ke Tuhan. Jadi lupa diri kita. Itu ya. Tu tengok. Jadi tak sama martabat tu dengan sekira-kira makrifat nyonya hamba yang arif billah. Itu. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Itu diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna di'amatal baiti asasuhu. Sungguhnya tiang rumah itu adalah asah bagi binaan rumah tersebut. Rumah atau tak tiang ke? Sudah nak jadi warna rumah tu ni. Asah satu-satu binaan itu ialah tiang dia, dinding dia. Wa di'amatad dini, dan bermula tiang-tiang seri bagi agama ini, wa asasahu, dan asas dia, teras dia, al-ma'rifatu billah, ialah mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni riwayat Al-Qasim bin Muhammad dalam kitab Asy-Syari'atul Marfu'ah karangan Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Iraq Al-Kanani, jilid yang pertama, muka surat 222. Jadi Nabi kata asah tiang ni ialah asah binaan satu-satu rumah, satu-satu binaan. Nak buat bangunan besar-besar mana pun tiang kena kuat lah. Kalau tinggi maka kena piling dia tu kena dalam lagi, kena kuat lagi besi dia tu supaya tahan bangunan tersebut. Begitulah agama ni, asah dia dan tiang dia ialah mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Maka kenal Tuhan ni tidak seperti mana kenal makhluk lah. Kita ayat sama-sama dah. Makhluk ni kita kena cari dulu, baru jumpa, baru kenal. Gitu orang panggil sipir nak kenal makhluk. Macam kita nak kenal Masjid Sayyidina Ali ni, kita kena cari dulu, nak cari map location dia betul benar molek mana tempatnya. Maka bila dah ada peta dah, barulah kita boleh cari. Bila kita sapa ke destinasi dia, baru jumpa, baru kenal. Lagu tu cara kenal makhluk. Kena cari dulu, bila jumpa baru kenal. Itu sipir kenal makhluk. Tuhan jangan ada buat cara lagu tu, jangan. Lama cari Tuhan dulu. Kalau cari Tuhan dulu, itu sesak. Sesak lalu. Cari Tuhan dulu kat sesak lalu. Lepas tu lagu mana Tuhan ni? Tuhan ni sipir dia kena kenal dulu. Gitu. Kena kenal dulu. Bila kenal baru diizin untuk cari. Ada rezeki jumpa. Tu lagu tu dah. Tuhan ni dia kena kenal dulu. Jangan cari selalu, jangan. Cari selalu hak tu, hak jadi sesat tu kita cari dulu. Cari. Cari jumpa duk gamak Tuhan. Sudah. Kabar-kabar bukan Tuhan. Aduh, nyanyo ke dia. Sesat sesat. Setakat dia sesat, sorang tak apa lagi. Duk heret orang lain pula jadi sesat sepuluh dia. Lagi paruk. Tuhan ni lagu mana? Kita kena kenal dulu. Itu. Kena kenal lagu mananya. Mungkin tak jumpa lagi. Tak sejumpa. Sini. Kena kenal dulu. Tu kalau ada rezeki jumpa. Kalau tak ada rezeki akhirat esok. Tak dihijab lah kita akhirat esok kalau Tuhan nak beri rezeki. Kena kenal dulu. Kenal apa tu orang panggil? Ma'rifatu ammah. Ma'rifat secara umum. Ma'rifat secara umum ni orang panggil kenal hukum sifat ketuhanan dan kenal hukum
ketuhanan. Itu kena hukum ketuhanan dan kena hukum sifat ketuhanan. Itu ilmu ni kena mengaji dalam sifat 20. Kena mengaji ilmu sifat 20. Tak usah duduk kira lah dengan orang yang mengarut duduk kata tak usah duduk mengaji lah sifat 20 tu. Tu semua tu celak-celak yang tak boleh pakai tu. Kadang-kadang dia celah dia sendiri tak tahu gapo pun. Dia celah ikut suka dia aja. Tak apa duk mengaji Allah wujud. Wujud artinya ada siapa? Ada Allah. Lawainya tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni ada lawai tak ada dah. Nampak dah bodoh dia. Dia ingat lawai tu gocah. Tu nampak dah bodoh situ tu. Kalau orang mengaji sungguh sifat 20 dengan suka dia apa? Berat ni. Ya ni faham guano lagu tu. Lawai tu bukan dengan makna gocah bodoh. Dia ingat lawai tu dengan makna tanduk tanduk lembu dengan lembu, tanduk kambing dengan kambing bagi perbah mengaku dak tu ni. Pertama itu gocah belawai. Hei bukan tu. Tewah bukan makna tewah. Lawai tu dengan makna tak boleh beripun sekali. Itu maknanya. Tak boleh beripun sekali. Itu wadidduha dalam Arab sebut wadidduha. Ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang bahasa dik berlawanan ni tak boleh beripun sekali. Bila kita kata Allah mesti ada, tidak ada Allah, tentu tidak. Gitu makna dia mengaji lagu tu. Kena mengaji lagu tu. Tu tak sebab kira lah dengan orang buat mengaji tu. Tak setakat buat mengaji gitu, payah ketuduh pula, fitnah pula. Ngaji sifat 20 ni falsafah ni. Pelik. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Apa kita mengaji sifat 20 jadi falsafah pula? Kan pening lagu tu. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan puak falsafah. Bisalathatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wa hiya al-muthbatta ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ulama sifat 20 ya kafir puak falsafah. Ulama sifat 20 kata mana? Puak falsafah kafir. Tiba-tiba ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Ketelek lagu tu. Maknanya ulama sifat 20 ni kafir diri sendiri ke mana? Ni bohong lah ke ni? Kita nak bohong ke apa? Kat kita ni hak ikut orang duk syarah gapo ngango belako hanggup belako. Ya juga dia ni. Ya belako. Yang kedua ya belako lagu tu. Tu kena mengaji hak tu. Kerana hak tu kawalan sungguh supaya kita ni tidak sesat jalan. Sebab tu kalau orang ingat betul-betul masalah-masalah yang dibahas dalam pengajian ilmu tauhid, ilmu sifat 20, insya-Allah selamat dia berjalan. Dia masuk tarekat gapo apa kalau hak jenis sesat-sesat, dia cepat sedar. Tak betul ni. Sebab apa? Sebab ma'rifatu ammah ni sebagai dinding, perisai. Dia tak usah buat reka-reka. Reka-reka ada dah dinding. Contoh. Ada orang diri Kota Damansara, dia cerita masuk tarekat. Tok Syekh dia tak semaya. Tengok, tak semaya Tok Syekh dia. Sesat. Tapi bila dia tanya kenapa Syekh tak semaya, Syekh dia kata bermula juga jangan main ni macam kita Jawi lama. Bermula sembahyang itu nama jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ayat kemah itu. Kemah bunyi macam kemah. Kemah api-api tu yang main murtad siapa i'tikad, siapa yang bertemu dengan Tuhan hanya roh, murtad selalu. Jangan main. Mana tadi tu tadi sebut dah tadi. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idza ankaruha wahyal dengan sebab tiga perkara ulama sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah kafir ke puak falsafah. Salah satu daripada tiga apa? Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit dengan jasad bila ditiup sangkakala yang kedua, padahal dulunya kita ialah mayit bangkai. Kata falsafah dah, kita hanya dibangkit dengan roh. Tubuh kita hancur dah. Macam mana nak bangkit lagi? Tengok. Kafir tak? Kafir tikak tu. Jangan main. Bawa kita ni berahim benda-benda pelik-pelik, benda-benda kebatinan. Dia kata ilmu aras tinggi. Tak ada duk tinggi mana kalau dia kafir.
ilmu aras tinggi. Nah, sama juga roh boleh pindah masuk dalam tubuh orang tu orang ni. Ilmu aras tinggi ni dia. Tak tinggi mana ada kapirnya. Nah, ayo. Nah, tubuh saya ni saya tak tahu ni roh siapa duduk dalam tubuh saya. Barangkali saya ni bukan Ahmad Faiz ni, Sayyidina Umar tu. Roh Sayyidina Umar tu. Hancurlah dunia lemai lagu tu. Penat lagu tu. Mai duk mengaku kat saya gitulah. Nah, dia sebenarnya nampak je Zaid tu, bukan Zaid tu. Dia sebenarnya Sayyidina Uthman bin Affan. Roh Sayyidina Uthman masuk dalam tubuh dia. Nah. Orang kalau iktikad benda lagu ni, dia akan bawa tidak akan bangkit dengan jasad agak. Sebab apa? Dah kalau 10 jasad satu roh nak bangkit ke mana? Nak bangkit ke mana? Tiup sangka kala yang kedua ni bangun seretak Dia bukan macam kelahiran kita di dunia ni. Seko tuk kita dulu, baru pok kita, baru kita, baru anak kita, baru cucu kita, cicit kita, ciak kita, seko gitu di dunia ni. Tapi bila nak hisap tu, tiup sangka kala yang kedua, tidak duk seko lagu tu, seretak. Bangun tu seretak daripada kubur masing-masing. Sebab itulah digambarkan pada mahsyar ni manusia tu seperti berat dalam gun ni. Kaki atas kaki penuh. Nah, itu. Hak mana VVIP je, hak bang ada jalan raya highway Kasturi dia seorang daripada Rawat kepada Arafah ni. Tu tak le, orang lain tak boleh kosi tu, tak boleh. Macam lah ni VVIP pun kosi highway hak kita juga. Cuma bunyi nyonye kita kena tepi sikit lak ke dia muka dia VVIP tu kan. Nah, jalan bluebird tu juga dia dah lalu pun. Dah. Cuma laju sikit dia je. VVIP akhirat dak lagu tu. Orang lain tak boleh pakak. Nah, kalau dia gerbek tu gak sekol, lembu dia sekol, seru dengan lembu tu. Tapi bukan lembu tu, lembu lain pula tu. Orang kata lembu lambat lah ustaz nak sapa kepada masyarakat daripada Rawat jauh ke pada Arafah tu. Tu hagati, laju kan. Lembu jini bukan Lamborghini. Tu. Nah. Bakit dengan jasad tu. Pak kalau seruh 10 jasad nak bakit mana? Nak bakit mana? Nak isap roh siapa? Tu tengok. Maka kalau kita basic ngaji ilmu usuluddin, ngaji ilmu tauhid, akidah sifat 20 ni kemah sungguh insya-Allah. Mari tak syekh gapo sekalipun tak usah duk kira serban ngaji angguk. Nah, orang lain ni kira serba janggut. Mana ada ni? Kata ustaz ni nak janggut pun tak ada. Dia kira janggut. Natang sungguh. Kalau kira janggut kat kambing aling lagi pada. Wih lah. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tilik gapo yang panah ni embah tepi ni. Nah. Tilik gapo yang kata jangan tengok siapa hok cakap jangan. Dia tengok, ustaz muda lagi, janggut-janggut pun tak ada, duk cukup semua, tak ikut sunnah Nabi. Dia kira hak sunnah-sunnah berbanding dengan hak akidah ni sunnah wajib ni. Tu tengok. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita ijma'. Nah, wa nukaffiru, kami mengkafirkan. Dalam ibarat lain kata wa nuqatti'u bi kufrin, kami memutuskan dengan kufur man qala bitanasukhil arwah li'anna fihi inkarul ba'thi. Kami memutuskan dengan kafir siapa i'tikad roh orang itu boleh pindah masuk ke tubuh orang lain. Nah, sebab apa? Sebab ada padanya itu keingkaran pada hari kiamat. Kalau dia kata siapa bila gitu tak mati orang ni, yang masuk tubuh orang tu, tubuh orang ni masuklah tubuh menatang ke gapo ni. Sampai kiamat tak ada, kafir dengan sebab tu. Atau tidak ingkar hari kiamat, ingkar komponen hari kiamat, kafir tak? Ingkar azab kubur, soal muka nakir dalam kubur, alam barzah, bangkit dengan jasad, kafir tak? Siapa ingkar tu? Contoh hamba ni, tubuh hamba mati, roh hamba tak mati lagi, roh hamba masuk pula dalam tubuh cucu hamba ke hamba lagi tu. Tak ada ni. Lepas tu bila hamba nak kena soal ke muka nakil lagi kubur, tak lah, cucu hamba pun besar, cucu hamba tu tubuh je, roh hamba dalam tubuh cucu hamba tu. Kebengong lagu tu. Besar, cucu hamba pun mati pula.
tubiklah roh hamba masuk ke cicit hamba pula. Tak mati pas bila hamba? Boleh terima apa lah tak tu? Ha? Ha, ngaji sungguh-sungguh sifat 20 ni. Nah, ngaji sungguh-sungguh ilmu tauhid ni. Kata pesan almarhum Tok Goji Soleh, ngaji sungguh-sungguh. Terus duduk sibuk ke tarekat tu, tarekat ni lah. Nak healing ngatik kepala berapa, biar dululah, biar akidah kita. Kita kalau mati akidah kemah ahli sunnah jamaah. Ada dah. Garanti syurga dah, garanti. Kalau takdir Tuhan tak ampun dosa-dosa kita, wal iyadu billah. Dibakar dalam api neraka dulu, wal iyadu billah. Tapi oleh kerana iman kita ada sah, iktikad kita betul, akidah kita sahihah, ahli sunnah wal jamaah, syurga, syurga akhir. Ha, orang panggil alumni neraka dak tu ni. Ha, alumni neraka. Bukan lucu dak, memang gitu sungguh lah hadis sebut. Nah, dibakar dengan sebab dosa-dosa tu, kemudiannya sudah tepuh dia, dimandi pula, tertulis dalam atas air ni, bekas ahli neraka. Masuk syurga? Masuk. Sebab apa? Iman tu sah. Kalau iman tak sah, serba besar baku mana apa? Janggut panggil mana apa? Pas posak janggut. Nah, pas pohon nak janggut, lerek. Nah, jubah labuh. Kita atas air ni bukan 2, 3 nak ke. Wasabah balut tekak tak ada dengan tangan pula. Nah. Kalau akidah tak betul, neraka jawab dia kekal. Kalau bahasa hak kufur kan, hak kufur. Kalau hak tidak sampai tahap kufur, dalam keampunan Allah Taala juga. Sebab akidah yang sesat ni ada hak tak kufur. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Ha lagu tu eh. Nah. Sebab tu ngaji sungguhlah sifat 20. Jangan buat lekeh-lekeh. Ngaji sifat 20 sama. Jangan. Tok Guru hamba almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu diberitakan oleh sahabat-sahabat pengajian hambanya moga masa saat-saat akhir tu duduk Mesir kan. Nah, tak ada lah. Sahabat-sahabat duduk mengaji dengan Tok Guru sampai saat-saat akhir. Saat-saat akhir dia duduk bagi ni pun mengajar sifat 20 lagi nak ya wi. Nak wi jadi berdarah daging. Ngajar tu supaya jadi darah daging, tak hilang, tak lupa, tak luput. Hayatul ilm bil muzakarati kan? Hidupnya ilmu ni dengan muzakarah. Tengok. Duk baring sakit ni, baca sifat 20 lagi. So baca Allah. Nah, nak wi kemah iktikad. Bunyi bergendal tu kita dululah. Saya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah.
حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi itu orang panggil ma'rifah ammah. Nah, diwajibkan dulu di atas tiap-tiap kita, tiap-tiap mukallaf. Wa yajibu ala kulli mukallafin wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa khamsina aqidatan. Itu disebut dalam kitab Kifayatul Awam. Nah, wajib di atas tiap-tiap mukallaf tu oleh bahawa mengenalah dia dengan 50 tambatan simpulan bagi kepercayaan iman tadi. Kepercayaan kita kena tambah ikat sipu. Itu berapa? 50 aqaidil iman. Bila orang panggil kita makrifat ammah kukuh dah, baru diizin untuk cari. Diizin. Bukan orang panggil rasa-rasa no, semata-mata nafsu kita, tidak. Diizin untuk cari. Ada orang yang tak ada diizin? Ada. Seumpama kita cerita hak Imam Fakhruddin Ar-Razi, cerita ni ada disebut dalam kitab Syarah Sawi ala Jauharatit Tauhid. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni seorang ulama mutakallimin yang sangat hebat. Bapa Raisul Mutakallimin, ketua bagi ulama kalam. Kitab-kitab dia masya-Allah. Turah Ar-Razi ni banyak, ambo beli banyaklah, di pondok banyak. Kitab-kitab dia. Ilmu makul, ilmu apa? Mantik, bahasa makula, bahasa hak jenis payuh-payuh, kepala otak, main perah otak, banyak dia. Cerdik sungguh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi satu hari dia rasa dia kesunyian. Tak ada rasa orang panggil apa? Kelazatan dia. Sebut nama Allah tak ada rasa lazat. Maka dia pun nak cari Tuhan. Panjang ceritanya, jumpa dengan Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Satu tokoh yang sangat kontroversi juga lah. Seumpama Ibn Taymiyah juga dia ni. Ada ulama yang mengkafirkan dia, ada yang mewalikan dia, ada yang duduk senyap-senyap. Duduk tengah-tengah. Tak berani nak mewalikan, nak mengkafir tak berani, cuma khudh ma safa, da' ma kadaro. Mana? Ambil yang jernih, buang yang keruh. Hak mana hak betul kita ambil, hak mana hak kita rasa pening, kalam ni kufriyah, kita tolak. Itu ada setengah ulamanya duk gitu pendirian dia terhadap Ibnu Arabi. Jadi sosok yang sangat kontroversi. Jadi benda khilaf lagu ni sampai kiamat pun khilaf. Duk gagal dalam Facebook gapo kalau nak bahas wan enggak khilaf. Benda hak ulama khilaf ni dari dulu sampai ke kiamat khilaf. Kalau kita duk main modal tu juga, sampai bila-bila duk balas benda tu dak ni. Tak selesai. Senangnya kita hormatlah. Hormat. Orang yang nak mengikut ulama yang mengkafirkan Ibn Arabi,
Kerana apa? Barangkali ada manfaatnya. Mana golongan-golongan batiniyah, golongan-golongan sesat ni banyak dia guna-guna ke perkataan Ibn Arabi untuk membenarkan pahaman mereka. Ada? Itu. Jadi ada manfaatnya. Ada ulama yang sangat tegas. Kafir tu. Ni jangan baca. Itu. Ada ulama yang mawali. Mawali kata aku. Syekhul Akbar, Muhyiddin. Ada? Kenapa? Karena barangkali dia faham apa makna yang dikehendaki. Kita serah pada mereka. Sebaik-baiknya khairul umuri awsatuha, duk tengah. Tak kafir, tak mawali. Lepas tu, duk tengah. Da' ma kadara khuz ma safa. Tinggal hak keruh, ambil hak jernih. Perkataan Mahatma Gandhi, hak cerdik-cerdik, hak bijak-bijak pun kita boleh ambil. Lagi Mahatma Gandhi itu bukan Islam ni. Kalam-kalam hikmah abang kita. Tu. Adakah tokoh-tokoh bijaksana Cina ke, India ke, berapa kafir kita boleh ambil hak mana hak betul-betul cakap dia ni. Nak kata ni. Tak ada masalah. Kita ambil hak jernih, buai hak keruh. Senang. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ni dia rapat dengan Ibn Arabi. Sehingga Ibn Arabi ni ada dia tulis Risalah ila Ar-Razi. Ada surat kirim dia untuk Ar-Razi. Ini minta dengan Ibn Arabi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Syekh, tolonglah terima saya, tempur saya. Saya nak cari Tuhan. Untuk diri saya, untuk hati saya. Akhirnya Syekh Ibn Arabi kata, aku duk munajat dengan Tuhan, tak ada bahagia dalam ilmu ni. Tak ada bahagia. Buai-buai masuk, tak payahlah, balik. Nak juga. Akhirnya masuk khalwah. Tarekat lah, tasawuf lah, masuk khalwah. Tak ada lama berjerit dia. Nangis dia. Dia kata betul sungguh Syekh kata saya tak ada bahagia dalam ilmu. Walaupun begitu saya membenarkan ilmu ni benar daripada Allah dengan Rasul. Maka balik dia. Duduk berapa lama? Satu hari semaya subuh kalau tak silapnya. Dalam semaya itu tiba-tiba jari keliking kaki kiri Ibn Arabi ni gerak 2 kali. Jari keliking kaki kiri, bukan tangan. Ini saya tak kira saya nak angkat kaki di atas meja pula dek tu ni. Andaikan ini kaki dek tu ni. Jari keliking kaki. Boleh gerak tak acik buat gerak. Boleh tak? Jari keliking kaki. Dia naik bekas lagu ni. Cak yang disebut lagi kitab Syarah Sawi ala Jarhatit Tauhid. Gerak gini. Cak 2 kali. Ada murid duduk semaya belakang ni keling apa? Pelik ni. Sudah semaya dia pun tanya, ya Sayyidi Syekh, apa pasal saya duduk tengah semaya tadi tiba-tiba saya terlihat jari keliking kaki kiri Syekh bergerak 2 kali, piak 2 kali. Maka Ibn Arabi berkata, mu ingat ke tak ada satu tokoh ulama besar pernah mari ke pondok kita ni nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ingat tak siapa apa? Tadi masuk subuh tadi telah meninggal dunia, wafat, intiqal, kembali ke alam arwah. Kembali ke alam barzakh. Masa dia sakaratul maut tadi tu, Ibn Arabi lah cerita ni lah. Nak percaya tak percaya sudah, bukan hadis Nabi ni. Allah Ta'ala buka hijab, aku dapat lihat syaitan-syaitan duk gelewak tepi Ibn Fakhruddin Ar-Razi ni, duk usaha supaya dia ni mati dalam kafir. Tu ke hijab syaitan ke gitu. Wa qala syaitanu lil insan ukfur. Syaitan ni hijab dia nak kafir kita. Selagi mana tak kafir, selagi tu dia duk ada. Sebab tu kita tengok orang Islam kalau buat maksiat besar mana pun, jangan kita kata tak ada dah syaitan tu berat benar dah, dia dah syaitan. Ada lagi. Selagi mana dia tak kafir dek ni. Bila dia kafir baru syaitan selesai. Selesai dah urusan aku. Dia kafir dah. Selagi mana dia buat maksiat tapi dia kata maksiat ni haram, syaitan duduk lagi. Syaitan akan cuba siapa dia kata, tengok. Muduk buat banyak kali tak ada bala gapo tu. Sedap tak? Sedap pun sedap. Bala pun tak ada. Nak ayak benda ni bukan duk haram mana. Halal juga sebenarnya. Kalau dia kata halal. Kafir dah. Selesai syaitan. Kafir dah nanti ni selesai dah masalah aku. Itu syaitan. Tu syaitan. Tujuan dia nak kafir. Selagi mana tak kafir selagi tu tak tinggal. Maka saat tu dia berhujah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi ni. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni sangat alim lah. Satu sifat dia kara tentang Tuhan ni, satu sifat Tuhan 1000 dalil awak mari, 1000 dalil. Dalil pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 1000, satu sifat. Kita sifat nak itu bisa dalil pun, apa dah dalil tak ingat. Satu sifat 1000 dalil, jangan main.
kuat duk berlawan dengan syaitan ni, hampir-hampir nak rebuh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka Tuhan pun bagi pertolongan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi melalui aku, supaya aku bergerak jari keliking kaki kiri aku piak-piak 2 kali sebagai isyarat piak syaitan-syaitan ada tepi Imam Fakhruddin Ar-Razi melecak habis kapau-pah kau bukit kah. Nah, maka ambillah nyawa Imam Fakhruddin Ar-Razi, mati Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam iman dan Islam. Itu. Jadi dapat juga maknanya. Nah, itu nak cerita kata bahawasanya diizin cari baru boleh cari. Nah, hak cari itu bukan semua jumpa. Diberi rezeki jumpa baru dapat, baru jumpa. Nah, jumpa tu bukan jumpa. Oh ni Tuhan. Okey itu. Okey. Jumpa lagu mana? Hak tu kena ditepuh sendiri. Man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Barang siapa yang mempercantikkan zahir tubuh badan dia dengan mujahadah, bersungguh-sungguh lawan nafsu dia, jid wal ijtihad. Lawan orang panggil hati dia tu daripada aghyar akdar amma siwallah, maka hassanallahu sa'irahu bil musyahadati, kata Imam Junaid Baghdadi, maka Allah memperhiaskan dalam hati dia tu dengan kelazatan kecantikan musyahadah. Nah, musyahadah tu orang panggil ma'rifah khassah. Dapat di makna musyahadah tu wijdan, zauq dalam perut bedah dia. Itu dipanggil ma'rifah khassah. Ma'rifah dengan secara khusus. Ini hak disebut ma'rifahnya ni ma'rifah khassah. Bukan ma'rifah amah macam kita dak. Nah, itu habis. Kemudian riwayat daripada Hasan sini kena kepada Hasanil Basri. Hasan sini kena kepada Hasan Al-Basri. Riwayat daripada Hasan, yakni Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ini min kibarit tabi'in. Kata setengahnya beliau ni sempat belajar dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dan beliau ni termasuk di kalangan ahlul khutwah, dia panggil ahlul khutwah. Nah, ahlul khutwah ni ahli orang yang Allah Taala beri kurnia lipat bumi, panggil ni ahlul khutwah. Lipat bumi. Lagu mana lipat bumi tak tahulah kitanya. Nah, akhirnya Tuhan belaka dah tu. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredhalah oleh Allah Ta'ala daripadanya Hasan Basri. Apa kata dia? Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tu hadis ni. Tu. Umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu, yakni di hadapan pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, air sungai, memandi ia seorang daripada kamu, padanya, yakni di dalamnya, di dalam sungai yang deras, tiap-tiap hari 5 kali. Tuh. Masalus salawatil khamsi kamathalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marratin. Kita sambung semula pula lah tu. Mulai dah tu stesen dia tu daripada Hasanil Basri. Kita berhenti situ dulu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Sebab panjang sikit hadis ni panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma
salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah telah 2 minggu dah kita telah pun memulakan pembangunan di atas tanah wakaf tersebut untuk membina pondok-pondok pelajar dululah, sebab kita ada itu kan, kita tak sampai bajet nak buat asrama masjid ke apa tu, tak sampai bajet, hanya ada 140,000. Jadi kita buat pondok-pondok pelajar, pondok sebuah-sebuah. Itu pun asalnya kayu, tak jadi kayu, jadi batu. Sebab kayu naik koh dia sampai 25,000 sebutir. Jadi batu tetap lagi 20,000 sebuah. Jadi amanya terima kasih banyak-banyaklah pihak masjid. Daripada mula beli tanah lagi 30 hias kaki dek tu ni nak boleh ke 1 juta. Sapalah saat-saat ni naik dah. Tiap-tiap berapa buat data kau tu email gambar minta tu email pakak bagilah kan nak mungkin sininya supaya pokok hak duk wakaf tiap-tiap kali hangpa mari tu duk bubuh juga berapa pun dia tahu perkembangan orang panggil pembinaan di atas tanah wakaf tersebut. Jadi mudah-mudahan kita punya progres tu berjalan lancar dan masih lagi memerlukan banyak lagi. Baru 1 angka jatuh 9.5 juta, baru jatuh 1 angka jadi 9.4 juta. Banyak lagi lah, itu memerlukan baru asrama pelajar berapa. Jadi kalau pondok pelajar, kalau pelajar pindah tu ustaz duduk mana? Duduk lagi bayar ke mana? Kena buat pula rumah kau ustaz-ustaz. Ustaz ada 3-4 orang. Jadi tu semua tu memerlukan orang panggil apa? Bantuan lah. Bantuan daripada muslim-muslimat. Kemudiannya hamba ambil peluangnya pada malam ni, hamba nak minta tuan-tuan semua kalau ada Facebook tu minta tolong buka. Facebook salah seorang tok guru hamba lah di Pondok Pasir Tumbuh ni. Nama tok guru hambanya salah seorangnya nama Sufyan Sauri Haji Awal. Ini Ustaz Sufyan Sauri ni, dia ada Facebook, ada page. Nak tengok video-video dia mengajar di Pondok Pasir Tumbuh, tengok di page ada Ustaz Sufyan Sauri Pondok Pasir Tumbuh. Lalu Facebook pribadi dia nama Sufyan Sauri, Sufyan Sauri Haji Awal. Ni Ustaz Sufyan Sauri ni salah seorang tenaga pengajar di Pondok Pasir Tumbuh, tempat hamba duk mengaji. Lama dia mengajar. Dia tak tinggal Pondok Pasir Tumbuh ni sebab amanah daripada almarhum Tok Guru Haji Hashim. Ayah Sing panggil. Ayah Sing mula dia pesan ke Tok Guru, Ustaz Sufyan kata, Ustaz Sufyan jangan keluar daripada Pondok Pasir Tumbuh. Duduk sini. Duduk di rumah dia lah asalnya. Ada rumah Tok Guru, pondok rumah Tok Guru. Tapi biasalah tu bila Tok Guru peluk meninggal dah, boleh ke anak cucu ke apa, jadi pelik lah sikitnya. Biasalah benda tu. Akhirnya Ustaz Sufyan pun terpaksa kena keluar daripada rumah tu kerana terlalu mahal sangat sewa. Macam lebih pada KL Lumpur ni 1,500 sebulan. Bukan dia dah tu. Nak katak dah tu dah tu ni. Nak suruh tubik. Ramai-ramai ada sahabat-sahabat yang buka-buka pondok atau marilah Ustaz Sufyan duduk dengan kami, boleh mengajar budak-budak sini. Dia tetap pegang amanah Tok Guru. Tak keluar. Dan sangat zuhud. Kereta dia tu beli tahun 2019 baru boleh beli kereta Proton Saga nak hancur. Allah sianya Allah. Dan kalau tuan-tuan tengok video dia mengajar, memang sangat-sangat rajin. Kalau yang mengajar nahwu ni, dia tulis di whiteboard. Tulis di whiteboard sebut-sebutin nak suruh murid ni tidak tengok kitab jadi berasa penilalak dengan kitab. Tulis pula di whiteboard. Nak murid ni segar putih mata, nak mudah nak faham sikit. Rajin. Kalau mengajar lah gitu. Ya, macam gitu. Mu faham tak faham sudah rugi. Jadi tapi kalau orang tak faham agak dia kutuk macam-macam dalam Facebook. Karenanya dia tak ada kerja tak ada nego, tak ada bisnes, tak ada. Tumpuan dia yang mengajar kepada pelajar-pelajar Pondok Pasir Tumbuh. Boleh dia nak nego. Namun jadi macam ahli syukri kan? Berat.
Ali Syukri pun pondok sembuh gak tu. Nak tu ni. Duduk 2 tahun. Lalu nega, siapa je nak mengajar? Siapa nak mengajar nahung, sorah, ma'ani, bayar, badan, istiqaq, wadak, balarah, apa nak mengajar? Dan ingat mengajar pondok ni, pondok lama lah. Kalau macam pondok baru macam kita ni, hamba tolong cari, nak bayar gaji ke guru 1,500 seorang. Kalau pondok-pondok lama ni, tak ada gaji mengajar. Ustaz-ustaz mengajar situ tak ada gaji. Tak ada 1,000 ke sebulan, 1,500, tak ada. 50 riyal pun tak ada. Lillahi ta'ala semata-mata. Jadi ramailah orang duk kutuk kepada Ustaz Sufian ni, apa duk minta derma nak buat rumah sendiri. Dia nak buat rumah dia lah supaya dia boleh duduk di Pondok Pasir Tumbuh tu lagi untuk mengajar para pelajar. Tak okey tok guru nak duk lagi bayar. Lagu mana tok guru nak mengajar lu duk lagi bayar? Keselesaan tu. Jadi hang mintanya kalau boleh buka Facebook, tengok Sufian Sauri, ada letak nombor akaun. Akaun Maybank Islamic nombor 1531 31294502 atas nama Sufian Sauri bin Haji Awad. Jadi pakak tolonglah, mudah-mudahan rumah Ustaz Sufian Sauri itu cepat siap. Dan beliau boleh duduk dengan keluarga beliau dengan selesa dan bertenang dia nak mengajar dengan pelajar-pelajar Pondok Pasir Tumbuh. Ambo rasa nak menitik air mata tengok tok guru kena duk buat lagu ni dalam Facebook, minta derma tolong nak siap rumah dia. Sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Sepatutnya orang zakat ni kena pergi buatlah. Kerana tok guru pondok ni kalau tidak ada mata pencarian dunia, dia termasuk asnaf fakir miskin. Asnaf fakir miskin. Bukan pelajar pondok saja, tok guru pondok. Hatta kalau orang pergi pondok dia macam kebayar tu tengok, banyak kitab tok guru, jual lah. Boleh pergi buat rumah. Haram tu kecek lagu tu dengan tok guru. Tak boleh. Kitab tu keperluan dia. Kalau jual tu, lepas tu dia nak ngajar ke mana? Jadi jangan kita kalau tak tahu latar belakang ke gapo, jangan kita cepat-cepat kutuk, jangan. Kalau cikgu mengajar sekolah menengah, sekolah rendah, gaji tiap-tiap bulan masuk 3,000 4,000 masuk. Nak long mudah. Orang mengajar pondok ni tak ada gaji lagu tu. Tak ada gaji lagu tu. Jadi hamba rasa tengok orang duk kutuk gapo, sedih berasa. Sepatutnya kerajaan Islam ni kena tolonglah. Nama kerajaan Islam ni. Tak sungguh kerajaan Islam ni kena tolonglah. Buat rumah kutuk guru, jangan menjatuhkan martabat tok guru sampai tahap ni. Buat rumah tok guru bukan nak rumah banglo. Selesa. Dia duduk selesa. Jangan gebayar ni. Guk kambing ke kandai lembu tak pernah sabar pula dengan tok gurunya. Rumah agak-agak dia selesa duduk, boleh letak kitab molek, bini pun bertenang, anak pun bertenang. Tak apa. Bukan nak mewah duduk rumah mah lega besar dah. Lagi-lagi pula kita kenal Ustaz Sufian Sauri ni orang yang warak, orang yang zuhud, orang yang sungguh-sungguh mengajar lillahi ta'ala dia. Tak minta sikit pun duit. Jadi pakak-pakak tolong hamba harapnya. Tengok di Facebook, tengok nombor akaun, baikilah berapa-berapa pun asal kita ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan rumah Ustaz Sufian Sauri cepat siap dan beliau benar-benar mampu memikul amanah perjanjian dia dengan tok guru dia almarhum Tok Guru Haji Hashim supaya tak pindah keluar daripada Pondok Pasir Tumbuh. Walau bagaimana tentangnya kuat, dia tetap lagi pegang dengan amanah tok guru dia supaya pesan jangan keluar daripada Pondok Pasir Tumbuh. Walaupun tak tahu duk mana. Hamba sendiri masa last sekali pergi ziarah Pondok Pasir Tumbuh, hamba pun tak ada juga nak pergi ziarah. Balik raya pun Allah jeng jalan gapo tak ada. Tak silap hamba 2019. Hamba tengok ke rumah dia tu, Allah lah, anak belah-belah orang duduk rumah lagu ni, lagu mana kerja dengan kitab gapo lagi, memang sangat-sangat tak selesa. Jadi harap-harap kita pakak-pakak batu, pakak-pakak tolong. Mudah-mudahan akhirat esok salah wal iyadzubillah, salah ke kita. Nyata dia apung oleh Tuhan masuk dengan aku kat ni, wal iyadzubillah min zalik. Dapatlah syafaat orang alim.
ya Allah, jangan ya Allah, hak ni ada bain tu 1000 ke aku nak rumah mula. Dah tu ni. Tolonglah ya Allah syafaat. Nah, masuk syurga kita. Mudah-mudahan kita hak jahil, hak malas, amal ibadat kurang, ilmu pun kurang. Nah, kita tolong orang alim yang kerjanya nak lepas fardu ain tu biar jadi fardu kifayah. Nah, kalau dia tidak sungguh mengajar anak-anak pondok di pondok Pasir Tumbuh, maka siapa dia nak ambil alih mengajar supaya lepas fardu ain jadi fardu kifayah. Kalau tidak, fardu ain selama-lama dosa habis kita semua. Nah, hak mana duduk dekat tu lah, kita sini jauh sikit. Kita sini kena duduk Selangor dah, hak duduk dalam jarak masafatil qasri ke, dalam jarak 2 marhalah, dosa habis sama. Nah, jadi yang berharap gitulah, mudah-mudahannya sikit sebanyak membantu Al-Fadil Ustaz Sufyan Sauri Haji Awal hafizahullahu taala atalallahu baqaah. Jadi tengok di Facebook Ambo pun ada share di Facebook Ambo ni. 2 hari lepas Ambo ada share dan minta muslimin muslimat hadirin hadirat semua pakat buka Facebook nanti cari. Nah, tengok ada nombor akaun, transfer selalu. Sikit pun tak apa, salillahi taala. Itu saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.